Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Soal Usahawan yang kita pancarkan secara langsung hari ini melalui siaran Facebook rasmi SME Corp Malaysia. Okey, hari ini 24 Februari bersama saya Nur Azam, pengarah SME Corp Malaysia Pulau Pinang, yang kita akan bawakan tajuk yang sangat bagus kepada PKS-PKS di luar sana berkenaan dengan pemasaran melalui digital pasca COVID-19. Okey, tentu sekali usahawan-usahawan di sana terkesan dengan pandemik COVID-19 ini dan mungkin sebahagian daripada perniagaan-perniagaan agak terjejas dan kurangnya pelanggan-pelanggan yang datang membeli produk-produk dan juga perkhidmatan yang usahawan tawarkan. Oleh itu hari ini kita bawakan panel kita ke studio online kita hari ini, iaitu Puan Nimala Turai, iaitu trainer daripada ECR HR Solution. Beliau berpengalaman sebagai Executive Director di MMC terkemuka dengan 30 tahun pengalaman dalam bidang marketing dan juga business management. Dan hari ini kita menjemput beliau sekali lagi bagi membincangkan berkenaan pemasaran secara digital. Selamat pagi Puan Nimala. Selamat pagi Encik Azam. Terima kasih sebab bagi saya peluang hari ini untuk bersama-sama warga SME Malaysia untuk sedikit sebanyak kumpul idea-idea dan tip-tip bagaimana kita akan melalui keadaan yang sangat susah pada masa ini. Ya. Okey, Puan Nimala, melihat kepada pandemik COVID-19 ini, apakah cabaran-cabaran utama yang dihadapi PKS di luar sana? Boleh Puan Nimala terangkan sedikit? Pada masa ini, masalah utama yang dihadapi oleh semua perniagaan hari ini, ialah kalau kita nak simplify, apakah masalah utama yang dihadapi? Nombor satu, kekurangan pelanggan. Ya, sebab kedai-kedai ditutup, showroom ditutup dan consumer pun tidak datang mencari barangan kita, kurang pelanggan. Dan oleh kerana kita kurang pelanggan, kita kekurangan funds, money untuk menjalankan bisnes kita. Ya, so cara lama yang kita jual sebelum COVID ini, kita ada kedai atau showroom, kita boleh pamerkan produk-produk kita dalam cara yang atraktif, ya. Pelanggan masuk kedai, tengok baju, beli baju. Tapi pada masa ini kedai ditutup, showroom tutup. Kalau kita nak jumpa pelanggan kita pun sebab ada restriction untuk travel, kita tak boleh. Nah, dalam keadaan ini sangat susah untuk menjual barangan yang diproduce oleh syarikat kita ataupun kilang kita. Dan ini adalah keadaan yang saya rasa kita semua dah biasa sekarang. Banyak stok yang tidak dijual, kereta di showroom tidak dijual, banyak kedai yang tutup. So keadaan ini sangat menjadi cabaran yang sangat besar. Tak ada perniagaan, tak ada income. Tak ada income, ada stok banyak yang tidak dijual. Duit yang orang hutang kita, kita tak boleh kutip. Dan sebab kita tak ada funds, kita pun tak boleh bayar hutang. Kita dapat produk dari supplier pun, kita nak dapat produk dari supplier pun, kita kekurangan duit untuk dapat produk ini. Betul tu Puan Nimala. Okey, dalam keadaan sekarang ni Puan, apakah usahawan-usahawan kita di luar sana perlu lakukan sebenarnya? So, dalam usaha ini, dalam keadaan ini, kalau kita nak simplify sangat apa yang kita kena buat, jelas kita perlukan sales. Kita perlukan penjualan pada masa ini untuk mengatasi keadaan ini. Ya, walaupun kita tidak boleh menjual ikut cara lama, tapi penjualan masih diperlukan oleh semua perniagaan. Okey. Kalau kita lihat macam Puan Nimala kata tadi, kita perlukan dapatkan sale. Tapi kalau kita lihat sekarang, terutama di shopping komplek, kebanyakan kedai-kedai tutup. Jadi macam mana usahawan-usahawan di luar sana, PKS kita, cara-cara untuk dapatkan jualan bagi meningkatkan yang punya sale semasa COVID ni? So, apa yang kita hadapi sekarang adalah new normal. Ini new normal untuk perniagaan, bukan new normal untuk quarantine ke social distancing ke. Itu
new normal yang lain. New normal ini adalah new normal untuk perniagaan. Jadi pada masa ini kita perlukan cara baru untuk mempamerkan produk-produk kita kepada customer. Ya, macam mana kita nak mempaparkan produk supaya pelanggan kita ditarik, untuk menarik hati pelanggan kita untuk membeli produk kita. Langkah kedua dalam new normal ini, kita kena cari cara baru supaya pelanggan boleh beli barangan dari kita. Sebab kedai tutup. Kalau kedai kita tutup, macam mana orang nak datang cari barangan yang kita hendak jual? Okey, Puan Nimalas, kita ada terima juga soalan daripada penonton melalui email lah, sebab sebelum ni kita ada pancarkan juga sesi soal usahawan ni melalui email rasmi kita. So ada usahawan bertanya pada kita macam mana untuk mengekang penularan COVID ini, macam mana praktik new normal, sebab kerajaan asyik bagi tahu new normal perniagaan cara new normal dan sebagainya. Macam mana usahawan-usahawan di luar sana tu nak adaptasi dalam dunia perniagaan sekarang? Boleh Puan explain sikit benda tu? So dalam new normal ini, seperti yang saya sebut tadi, kita nombor satu, kita kena cari cara baru untuk pamerkan produk kita. So untuk mempamerkan dan mempaparkan produk kita pada masa ini, kita menggunakan digital dan social media marketing. Itu cara yang pertama. Kita banyak dengar, kena buat social media, kena buat digital. Tapi ramai di antara kita yang kurang faham macam mana nak buat ni, apa yang kita kena buat. Kalau you tanya, dia kata, I have Facebook account, I boleh buat. Tapi sebenarnya ada banyak yang kita kena tahu tentang ni supaya kita boleh berjaya. Kaedah kedua, untuk mendapat cara baru untuk menjual kepada pelanggan kami adalah e-commerce. Jadi digital marketing dan e-commerce menjadi langkah yang kita perlu ikut pada masa ini untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perniagaan. So the buzzword hari ini adalah digital. Kita dengar, semua orang kata, kita kena buat digital, kita kena buat digital. Ya, digital adalah hala tuju baru untuk semua perniagaan. Okey, Puan, kalau kita lihat sekarang usahawan kita di luar sana agak fighting lah untuk survive dalam perniagaan perniagaan sekarang. Macam mana mereka nak spend duit untuk untuk pemasaran melalui digital ni, sebab kita tahu setiap costing akan ada costing yang terlibat bila kita nak buat secara online ni. Jadi macam mana usahawan-usahawan di luar sana nak spend duit tu lah? Okay. So kebetulan pada hari ini perniagaan tidak ada pilihan. Belanja duit untuk memperbesarkan perniagaan melalui digital telah menjadi must do. Kita mesti buat. So dulu duit kita dibelanja untuk sewa, untuk utility, untuk kos-kos yang lain. Hari ini perbelanjaan itu dipindah kepada digital. So nasihat saya ialah kita tidak ada pilihan, kita mesti mengamalkan marketing digital dan penjualan digital untuk survive dalam masa yang sangat-sangat bercabar ini. Okey, Puan Nimala, adakah perniagaan secara digital dan e-commerce ni sesuai atau tidak dengan dengan PKS di Malaysia ni? Adakah sesuai atau tidak sebenarnya? Ini ada berita baik, sebab di Malaysia, sebenarnya Malaysia di antara negara di dunia sebenarnya yang sangat-sangat pandai dalam bidang digital. Ya, kalau kita tengok pelanggan untuk mobile di Malaysia, jumlah dia adalah 44 juta. Itu nombor yang sangat besar, lebih besar daripada jumlah penduduk di Malaysia. 71% daripada penduduk Malaysia menggunakan social media. Ya, dan pada puratanya orang Malaysia membelanja 5 jam sehari online.
Jadi rakyat Malaysia sudah sedia untuk terima digital marketing dan e-commerce. Bisnes kena ikut. Kita pun kena menggunakan peluang ini, menggunakan fakta dan orang Malaysia, warga Malaysia sudah sedia untuk digital marketing dan therefore kita boleh amalkan digital marketing. Okay, bagi pendengar-pendengar kita melalui siaran Facebook rasmi SME Corp Malaysia, jika tuan-tuan atau puan-puan ada sebarang pertanyaan, boleh lontarkan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan komen, dan kita akan tengok soalan-soalan yang bersesuaian dan sangat bagus, dan kita akan berkongsikan dengan kita punya panel. Okey, tadi puan ada sebutkan bersama saya tadi, ada kita bincangkan perkataan dengan new normal. Okey, jadi macam mana usahawan kita ingin mengiklankan produk mereka kepada pelanggan melalui cara new normal? Sebab new normal ni agak berlainan kalau kita tengok cara new normal periklanan agak berbeza daripada cara-cara dahulu. Jadi macam mana usahawan-usahawan kita ni boleh adaptasi periklanan secara new normal ni? Yeah. So dalam new normal ini, seperti yang saya sebut tadi, untuk mempaparkan produk kita, untuk mengambilkan produk kita, kita perlu menggunakan social media dan digital advertising. Ya, macam mana kita nak buat ni? Itu menjadi soalan pertama. Now, untuk membuat social media dan digital marketing, nombor satu, yang paling penting, kita kena faham siapakah pelanggan yang disasarkan. Barangan kami sesuai untuk siapa, kepada siapa kita hendak menjual barangan kita kena faham. Nombor dua, kita kena jual produk yang the right product. Kalau produk yang dijual tidak menarik perhatian pelanggan, perniagaan itu tidak akan berjaya. So, sell the right product. Nombor tiga, dapatkan nasihat daripada expert. Now, kebanyakan bisnes, ada dua kesilapan yang berlaku dalam hal ini. Nombor satu, banyak orang yang buat bisnes, dia ingat, oh, digital, saya tahu, saya ada Facebook account, saya tahu buat digital. Tidak. Masuk dunia digital ni banyak yang perlu dipelajari, ya. So kita kena dapat pertolongan daripada expert. Bayar duit, belajar. Jangan kata, oh, kawan saya selalu buat sale dengan digital, saya ikut dia saja. Tidak. Kamu tidak akan berjaya kalau itu cara yang diikuti. Dapatkan pertolongan daripada expert. Nombor 5, mengeratkan kepercayaan daripada pelanggan anda. Kalau pelanggan anda tidak percaya, kalau you jual barang yang kurang kualiti ke, kalau you cuba bohong tentang produk anda, semua pelanggan akan lari. Dia cuba sekali, lepas tu dia cari. So trust tu sangat-sangat penting. Ya, kepercayaan itu sangat penting. Dan dalam semua usaha ini, kos mesti dijaga. Ya, kita kena melaburkan duit untuk digital marketing, tetapi kita kena pandai mana kita nak labur, mana yang baik untuk bisnes kita, mana yang sesuai untuk produk kita, kos mesti dijaga. Okey puan. Kalau kita lihat dalam platform e-commerce, kita ada pelbagai platform e-commerce yang tumbuh bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Contoh kita ada macam Lazada, kita ada Shopee, kita ada Alibaba. Kalau di platform di China kita ada macam 1688, kita ada Taobao dan juga pelbagai lagi platform-platform e-commerce ni. Jadi kalau kita tengok ni, usahawan mungkin confused mana platform yang sesuai untuk diorang masuk untuk untuk digunakan dia punya dalam platform dia. Jadi puan ada apa-apa advice berkenaan perkara tersebut? Ya, saya akan bincang platform e-commerce kejap lagi. Tapi sebelum itu saya nak discuss sikit digital marketing. Ya, kita bincang digital marketing. Bila anda faham sikit tentang digital marketing, saya akan terangkan tentang platform untuk e-commerce. Walaupun kita buat e-commerce ke digital marketing ke, kita kena cari platform yang sesuai untuk produk anda, untuk pelanggan anda dan untuk message yang anda hendak sebarkan.
Ini 3 adalah basic. Your product, your customer, your message. Produk anda, pelanggan anda dan message yang hendak disebarkan. So, kalau kita kata bila kita nak masuk dunia digital, ada beberapa soalan yang penting yang anda hendak fikirkan. Nombor 1, siapakah menjadi sasaran anda? Malaysia ada 30 juta warga Malaysia ialah sebanyak 30 juta. Message kamu tidak sesuai untuk 30 juta orang, ya. Jadi you kena pilih siapakah pelanggan yang paling sesuai untuk produk anda. Katakan anda jual produk untuk bayi. Bayi umur bawah 3 tahun, ya, kata 1 tahun, 2 tahun, baby. Siapa jadi sasaran anda? Ibu jadi sasaran anda. Ibu, berapa umur ibu itu? Takkanlah ibu 50 tahun, tidak, kan? Ibu maybe kurang daripada 35 tahun. Adakah produk anda sesuai untuk ibu di bandar besar sebab harga dia lebih sikit ataupun untuk semua? Bahasa apa anda hendak menggunakan? Okey, ada produk mungkin kalau you buat dalam bahasa Inggeris dapat target yang betul. Produk lain mungkin bahasa Malaysia. Tapi ada juga produk walaupun syarikat anda adalah syarikat bumi putra. Kadang-kadang kalau kita menggunakan bahasa Cina mungkin sesuai sebab produk kamu sesuai untuk target itu, untuk sasaran itu. So, yang penting kita kena faham siapa sasaran kita, sejauh apakah yang jadi tepat sekali sasaran yang kita target. Selain daripada itu, kita mesti tahu apakah keperluan sasaran anda. Ibu dengan bayi, apa yang dia cari? Murah harga ke? Dia pentingkan harga ke? Dia pentingkan keselesaan atau kualiti atau sesuai untuk bayi? Apakah keperluan dia? Apakah minat ibu ni? Kalau you tengok Facebook, Instagramers yang jadi influencer, dia tahu apakah minat pelanggan. Kalau you faham minat pelanggan, you punya message lebih menarik, you punya message lebih tepat. Ya, apakah pelanggan yang anda target? Adakah dia menggunakan social media? Social media apa yang digunakan? Adakah mereka menggunakan Facebook ataupun mereka menggunakan YouTube ataupun mereka menggunakan Instagram? Ini semua you kena buat kajian dulu. Sebelum you buat apa-apa, fahamkan semua ni. Dan apa produk mereka pakai sebelum ini. Kalau you faham semua ni, you punya message tepat, you boleh pilih platform yang sesuai. Dan sebelum you start juga, fikir apakah message yang anda hendak sebarkan. Kelebihan produk anda, promosi anda, new produk anda, ataupun cara baru untuk gunakan produk anda. Semua ni you kena buat sebelum you buka you punya, nak start buat you punya campaign pun. Ini adalah maklumat yang penting supaya anda boleh pastikan campaign anda berjaya. Dan of course, soalan yang selalu timbul, apakah budget? Kalau budget anda tidak ada had, you boleh masuk Facebook, Instagram, YouTube, semua boleh buat. Tapi kalau budget terhad, you kena pilih yang mana. Adakah Facebook lebih sesuai ataupun Instagram lebih sesuai? Ini kita kena tengok siapakah sasaran anda, apa yang sesuai untuk produk anda, apakah budget anda. So banyak yang kena difikir sebelum mula pun. Ya, ini nasihat yang penting, ini tip yang penting. Ramai di antara kita yang buat bisnes, kita ada idea untuk bisnes, tapi kita seperti saya sebut tadi, dulu kita buka kedai, kita boleh menarik pelanggan ke kedai. Tapi masa ini kita tak boleh. Kita kena masuk digital. Ini adalah fakta-fakta yang menjadi dasar kepada pilihan yang kita buat. Ini yang basic yang kita kena fikirkan. Okey, Puan Imelda, kita ada soalan daripada penonton kita di Facebook rasmi kita. Okey, daripada PKD Paya Jaras. Bila kita dah join bisnes online,
Bagaimana kita nak kawal persaingan? Okey, persaingan sangat tinggi. Betul juga pertanyaan daripada PKD Payajaras ni, sebab bila kita masuk saja platform macam e-commerce tu, ada banyak seller yang kita boleh tengok dalam platform tu. Jadi viewer, buyers boleh pilih, boleh sorting from dia punya budget. So jadi soalan Payajaras ni, PKD Payajaras ni, macam mana kita nak kawal persaingan yang ada tu? So ini adalah soalan yang sangat bagus, sebab ini adalah cabaran yang dihadapi semua pelanggan yang masuk dunia digital. Ya, semua perniagaan yang masuk dunia digital menghadapi masalah ini. Macam mana nak mengatasi competition, kan? Sebab semua orang jual barang, semua orang jual barang yang sama. Ini adalah apa yang penting di sini, cara anda menggunakan platform anda menjadi penting. Macam mana produk anda dipamerkan, di showcase di digital platform. Okay, kalau kita lihat di Lazada atau di Shopee atau di Grab, ada beribu-ribu jenama produk. Ya, ada produk bermacam-macam. So bila kita buat, kita kena faham kita punya platform. Kita kena buka online store yang menarik perhatian pelanggan. Dan sebab ini, pada hari ini, saya ingin menegaskan keperluan kita bukan saja masuk online sales dengan e-commerce, tapi online marketing pun perlu. Kita kena connect, kita kena kaitkan e-commerce dengan kita punya digital marketing. Sebab untuk menarik perhatian, kita menggunakan digital marketing. So, kita ada e-commerce platform. Produk kita ada di Lazada atau Shopee. Tapi kita kena menarik perhatian pelanggan supaya pelanggan itu akan beli produk kita daripada e-commerce. Dan inilah peranan digital marketing. Anda semua bila hendak membeli barang, katakan you nak beli kereta, apa yang anda buat? Ya, sebelum you boleh pergi showroom, you boleh lihat kereta, salesman akan kata ada feature ini, ada feature itu. Tapi I am sure, saya pasti anda balik rumah, anda Google, ya, Myvi versus Proton. Okey, apa kelebihannya? Semua maklumat adalah boleh didapat di Google. So, ini becomes very important. Kalau anda jual, anda kena faham. 64%, 60% pelanggan sebelum dia beli barang, dia cuba mendapat maklumat berlebihan dengan menggunakan Google. Right? So, Google boleh dikaitkan dengan e-commerce dan social media. Right? Kalau you faham macam mana nak buat ni, you boleh meningkatkan penjualan di e-commerce. So, yang penting, ini ramai antara kita yang tidak buat. A website is very important. Okay, create a website for your business. Okay, ramai peniaga kata, oh, saya dah masuk e-commerce, saya tak payah website. Nasihat saya, tolong set up a website, buat website. Okay, saya akan tunjuk example. Ini ada satu example Malaysian business, Fashion Valley. Fashion Valley, you boleh beli di Lazada, you boleh beli di online, tapi dia ada website yang mempaparkan produk-produk dia, yang tunjuk kepada pelanggan ini produk saya. So dengan ada ini menjadi macam cara untuk menarik perhatian consumer. Christy Ng, local company, tengok dia punya fashion semua. Kalau tidak, Christy Ng masuk online saja, orang tak beli kan, sebab kita tak tahu, kita tak pernah dengar jenama ini. Tapi sebab dia ada website, dia pakai digital advertising, dia boleh menarik perhatian pelanggan kepada produk dia. IKEA, kalau kita nak beli barang IKEA, kita boleh pergi online, kita boleh tengok apakah produk tu, apakah spek dia, berapa lebar dia, berapa tinggi dia, dibuat daripada bahan apa, semua boleh didapati di website. So kepada semua perniagaan, tak kisah you punya perniagaan agak kecil, you boleh gunakan, you kena
menubuhkan satu website. Okay? Macam syarikat training yang kita buat. Training pun kita buat website. Kalau you nak tahu lanjut, you boleh pergi kita punya website dan tahu lanjut tentang produk kita. Ya. Satu lagi tempat yang anda boleh mempamerkan produk anda, mestilah Facebook. Di Malaysia, Facebook ada 25 juta pelanggan. Okey, pengguna 25 juta. Facebook memberi anda peluang untuk berhubung dengan pelanggan anda dan juga pelanggan boleh berhubung dengan barangan anda. So it's two way, right? So Facebook, kita kena create a homepage, kita post regularly dan kita perlu melaburkan duit untuk boost our post so that kita punya message disebarkan. Ya, apakah FB brand yang besar di Malaysia? Watsons, 7-Eleven, Mr. DIY. Mr. DIY ada 5 juta follower. Facebook 5 juta. Ya, dia jual apa? Barang dia murah. Kan? Tapi dia ada follower. Dia gunakan dia Facebook untuk sebarkan maklumat dia. 7-Eleven 1 million follower. Fashion Valley 500,000 follower. So banyak juga orang yang banyak brand yang gunakan Facebook untuk menarik perhatian consumer. Okey Puan Nimala. Kita ada terima 2 soalan daripada kita punya pendengar hari ini. Yang pertama daripada iPhone iPhone bertanya, nak beli barang dekat Facebook, seller hanya post produk foto tetapi tak post harga. Okey. Dia minta TM, adakah kaedah ini betul? Sebab kadang-kadang kalau Puan Nimala perasan, kita kadang-kadang pergi tengok dekat iklan-iklan Facebook tu, letak barang, sila PM. Jadi kita tak tahu harga dia. Jadi Puan Nimala boleh ulaskan sikit lah daripada pertanyaan iPhone ni. Okey. Ramai peniaga yang jual di Facebook tu takut nak letak harga sebab dia takut kompetitor akan jual harga yang lebih rendah ataupun kompetitor akan mengetahui berapa harga produk dia dan ini menjadi masalah. Tapi kalau kita nak jual, consumer kena tahu berapa harga produk kita. Nasihat saya ialah kalau kita ada website, kita boleh dari Facebook, kita boleh kait dengan website kita, semua produk dipamerkan. Ataupun dari Facebook, you boleh connect ke Lazada atau Shopee. Ini satu cara yang baik, kan? You jual dari Facebook ada simple sekali, ya, basic, you WhatsApp kan. Tapi kalau you connect dengan Lazada, jumpa Lazada akan memberi advice dan guidance macam mana nak jual dengan Lazada. Dari Facebook, you boleh connect dengan Lazada. Dan di sana you boleh letak harga. So kita takut kompetitor, tapi kalau kita nak jual mesti ada harga, kan? Takkanlah consumer beli kalau tak ada harga. Dan kalau you buat cara membeli sangat susah, kena WhatsApp lah, kena inilah, consumer lari, tak mau. So difficult. Okay, Puan Nimala, kita ada satu lagi soalan daripada kita punya pendengar hari ini, daripada Katiravan Kati. Okay, dia punya soalan, what if our business is more to service? How do we need to do digital marketing for this, and how to manage the competition among the market? Okay. Let me show you, saya tunjuk satu example of a service business. Okay. I'm going to show you an example of a service business. Tengok ni service business. Nampak tak? Digital marketing. Okay. Ini adalah home improvement. Okay. Dia buat sepanduk web, online banner on Google. This is home improvement. Okay. I give you another example, home improvement. Ini Facebook. Nampak tak? Dia buat ni repair handphone. Nampak tak? Dan ini Grab. Grab ada home fix. Okay, kalau you nak fix apa-apa di rumah, ada Grab. So you kena list you punya business dekat digital dan menggunakan Facebook atau Grab untuk mendapat publicity untuk produk. Dunia digital sekarang sudah kembang. It's so advanced. Apa saja bisnes anda boleh buat dekat digital. Kalau you tengok digital business di Malaysia, furniture
dan appliance dah 261 juta. Food 72, ini sebelum COVID, electronics 426. Ya. So untuk soalan ni Cik Ramesh, kita tahu kalau saya sekarang nak cat rumah, mana saya cari? Saya cari dekat Google, kan? Saya pergi Google house painting, boleh dapat tak? So kalau kita buat spanduk digital seperti yang saya tunjuk, memang kita boleh gunakan digital walaupun service industry. Ya. Jadi untuk kita punya usahawan-usahawan di luar sana, tiada isu sama ada usahawan tersebut berniaga menjual produk ataupun juga perkhidmatan. Maksudnya dua-dua bisnes tersebut boleh digunakan dalam pemasaran melalui digital ni. Jadi jangan limitkan pelanggan anda, pasarkan saja melalui Facebook ataupun melalui Google ataupun pelbagai platform e-commerce. Jadi jangan menyebabkan kita buat servis, kita dah tak nak buat iklanan secara digital. Okey, Puan Nimala, seterusnya boleh Puan terangkan kenapa Facebook sesuai untuk perniagaan-perniagaan PKS di Malaysia ni? Facebook, anda boleh menghubung dengan audiens yang sangat besar. Seperti yang saya kata tadi, Malaysia Facebook ada 25 juta pengguna. So you punya target untuk you punya produk, kalau you melaburkan duit yang mencukupi, you boleh target sasaran yang besar. Tapi Facebook juga tidak terlalu mahal. Kalau dibanding masa dulu, kita kena buat TV. Kalau nak buat TV ad, berapa ribu, kena a few hundred thousand kan kalau nak buat TV advertising. Tapi you boleh masuk Facebook dengan 2,000, 3,000 you boleh start. RM300 pun boleh start. Right? So you boleh mendekati target yang besar walaupun melaburkan duit yang kecil. You boleh mendapat follower untuk brand anda. Ya, orang like your page dan dia ikut you punya brand. Okay, apakah promosi anda, apakah fashion baru yang you kemukakan, apakah yang di latest dari bisnes anda. Dan dengan menggunakan analisis, you boleh dapat maklumat tentang pelanggan anda. Siapakah yang minat brand you? Adakah perempuan umur 70 tahun lebih suka membeli you punya produk, ataupun teenager, ataupun you boleh dapat banyak maklumat tentang bisnes anda, dan ini membolehkan anda mengembangkan untuk grow your business, right? Dan dekat Facebook kita boleh pakai different message format. Kita pakai slide lah, carousel, video, macam-macam boleh buat. You boleh very creative. And seperti yang kita sebut tadi, you can sell from FB Marketplace. Kalau perniagaan anda kecil, you boleh jual daripada FB Marketplace. Dan ini peluang yang banyak antara kami yang tidak menggunakan. You boleh connect you punya Facebook dengan e-commerce. Facebook boleh dikaitkan dengan Shopee, dengan Lazada, dengan semua e-commerce platform. So this is a good way. You masuk Facebook, lepas tu you connect dengan Shopee. Seperti soalan tadi, macam mana kita nak dapat perhatian pelanggan? Ini satu cara dia. You masuk Facebook, you connect dengan e-commerce. Dan sebab itu tadi saya sebut, you kena cari expert help. Get help from people. You boleh bincang dengan Facebook, you boleh bincang dengan Lazada, mereka akan tolong anda set this up. Ya, dan tidak terlalu mahal untuk buat ni. Bukan buat ni you kena ada RM1 juta atau RM100,000. Tidak. Dengan pelaburan yang agak okey, you boleh mencapai ini. Ini example AirAsia on Facebook. Nampak tak? 1 juta likes. Okay, so syarikat yang home Malaysian company yang sangat berjaya juga pakai Facebook, KFC, Facebook. Ya, so saya ambil peluang ini juga untuk bincangkan Instagram. Instagram juga jadi satu cara kita boleh advertise produk kita. Malaysia ada 12 juta pengguna di Facebook, di Instagram. Kurang daripada Facebook, tetapi sangat targeted. Sebab Facebook sangat menarik perhatian orang muda yang kurang daripada 35 tahun. Dan ini kita menggunakan image dan video, bukan perkataan. Ya,
and ini adalah satu forum yang high engagement. So kalau you are dalam business food, fashion, beauty, Instagram sangat sesuai. So lihat, kita boleh post dengan picture, kita boleh buat. Kita juga boleh melaburkan duit untuk Instagram ad, Instagram story, live streaming. Instagram pun ada shop, tapi kalau you nak masuk Instagram shop, you kena ada website. Okay, so jadi tadi saya dah cakap, saya dah sebut, website adalah penting. Dan dari Instagram, you boleh connect dengan you punya website. Adakah anda dengar apa yang saya cakap? Semua ni sekarang telah di-connect. Okay, Facebook connect dengan Lazada, Lazada connect dengan Instagram, Instagram connect dengan website. Semua digital tu ini the infrastructure semua sudah berkait, sudah connected. So jadi anda kena faham macam mana. Tapi sebab semua connected, penjualan akan bertambah. Kalau anda faham macam mana nak gunakan semua saluran ini, perniagaan anda akan berkembang. Ya, so bukan saja pakai Facebook, ada banyak lagi option. So ini Sephora, Sephora sangat aktif di Facebook. Dia buat video macam mana nak pakai makeup. Ya, ini semua orang kenal siapa ni. Antara Instagram heroes yang paling terkenal di Malaysia. Ya, Encik Aflin ni jadi hero bagi banyak orang. Ya, video Instagram yang menunjukkan kereta baru dia dapat 78,000 views. Okay, kereta baru. So you boleh reach a very big audience kalau you pandai buat Instagram, Facebook, you boleh tambah. So produk baru, Tebo pakai Instagram untuk launch produk baru. Right? So apakah brand yang besar di Instagram? AirAsia lagi sekali, Zalora, Malaysian Airlines, Lazada, Samsung. Nampak ni, Lazada pakai Instagram untuk advertising. So Lazada, dia e-commerce, dia juga buat digital marketing. So apa yang saya kena tegas hari ini ialah, saya nak emphasize hari ini ialah, e-commerce alone tak cukup. E-commerce dengan digital marketing. Ini kita kena cari jalan untuk buat kedua-duanya. Ya. Top Instagrammer, ini semua nama yang anda semua familiar, Siti Nurhaliza, Niloufar, Nora Danish, semua tu. So influencer juga adalah sangat famous, tapi kebanyakan perniagaan kecil tidak boleh menggunakan influencer sebab sangat mahal. Okay, because all hot influencer. Okay, kalau ada duit, ada lebih duit, boleh buat YouTube. YouTube ada 20 juta user di Malaysia, right? YouTube brands, ini brand besar-besar buat. Samsung, Grab, Celcom, AirAsia. Nampak lagi sekali, Lazada. Lazada is on YouTube. So you can see semua brand di start pakai social media untuk digital marketing. Ya. Okey, Puan Nibola tadi ada explain berkenaan dengan Facebook, IG, YouTube, website. Jadi selain daripada perkara-perkara tu, ada tak lagi medium yang lain yang boleh diteroka oleh usahawan-usahawan kita di luar sana melalui pemasaran secara digital ini? Kita balik kepada Google dan contoh yang saya tunjuk sekali tadi. Online banner ada cara yang baik. Kalau you tak pandai buat Facebook lah, tak pandai buat Instagram, you boleh gunakan online banner dan untuk advertise you punya service atau produk. Right? So ini adalah lagi satu cara untuk dapatkan. Lihat ni, ini Habib Jewelers. Habib Jewelers buat sepanduk web tapi dia connect dengan Lazada. Soalan tadi macam mana kita nak mempertingkatkan penjualan, kita advertise dan kita link kepada Lazada. Okay? Juga email marketing. Kalau you ada database, kalau you ada email address you punya consumer, you boleh buat email marketing. Kalau you buat jual kek, buat diskaun, buat promotion, Marks and Spencer, you boleh buat email marketing. Dengan email marketing juga, you boleh connect direct dengan website, dengan e-commerce. Ini satu message yang saya hendak hari ini yang penting. Jangan buat Facebook, Instagram ke apa, buat itu saja.
connect balik dengan e-commerce. Ini yang penting. Ini ramai di antara kita yang tidak buat ini. Kalau kita link dengan e-commerce atau dengan website, kita akan menambahkan penjualan kita. So email marketing also membolehkan kita connect dengan consumer, link dengan website atau e-commerce, dan murah. You hantar email saja, tak mahal. So ini lagi satu cara, ya. Particularly a lot of business you nak cari repeat business. A lot of brands di Malaysia sekarang pakai email marketing. I'm sure anda semua telah menerima email daripada you punya contact, kan? Dan ingatkan kamu, oh, I must buy this product sebab saya dapat email, saya ingat. Kalau tidak, mungkin saya tak ingat jenama itu. Ya. Okey, kita dah tengok tadi Puan cakap berkenaan pemasaran. Bagaimana pula kalau kita lihat dari segi jualannya pula? Jualan adalah soalan yang semua orang sangat minat. Dari soalan tadi pun semua nak tahu tentang e-commerce. So, e-commerce adalah dalam norma baru. E-commerce adalah cara baru untuk pelanggan beli daripada kita. So e-commerce. Okay. So e-commerce sudah besar. Now, membuat jualan melalui e-commerce adalah lebih murah daripada buka kedai brick and mortar. Kalau dulu nak buka kedai, nak cari tempat, nak ubah suai bangunan itu, nak cari worker, mahal. E-commerce convenient. Dan ini yang penting yang saya sebut tadi, e-commerce boleh link dengan social media dan Google, ya. Dan penjualan pada bila-bila saja. So ada 3 cara buat buat e-commerce: third party, own store ataupun dropshipping. Okay, so just very quickly, anda semua tahu semua jenama ini semua third party yang penting. Ya, so ini Malaysia ada banyak third party, tapi of course yang most famous tu Shopee dengan Lazada. Ya, again some lebih sesuai untuk produk anda. Kalau you buat grocery, mungkin Happy Fresh, My Grocer kalau you buat grocery. So pilih yang sesuai untuk barangan anda. Bukan semua orang buat Shopee. Okay. Okay, third party Lazada, tengok Milo jenama yang besar yang terdapat di semua kedai di Malaysia dijual di Lazada. Kalau anda tahu jumlah pendapatan Nestle daripada online, you akan terperanjat. Besar. Walaupun ada store, kan? Unilever, right? Dia ada ini third party platform. Semua pakai Shopee dan Lazada walaupun dia dijual di supermarket dan farmasi. So Shopee dan Lazada di Malaysia adalah antara yang terbesar, tapi 89% Malaysian also beli dari Facebook, WhatsApp, Grab. So you kena pilih yang mana sesuai untuk produk anda. Ini saya dah tunjuk tadi, servis pun you boleh pakai ataupun you buat your own store. Ini untuk perniagaan yang ada banyak duit, yang agak sophisticated sikit lah, bukan untuk perniagaan. So Senheng, dia ada own store. You boleh pergi Senheng dan beli daripada Senheng store. Kawan kita dari tadi, you boleh masuk dia punya website, you boleh beli. Ya, sebab Encik Aflin ni pakar. Dia tahu buat social media dengan selling. Okay, dia expert. Go pergi check dia punya website, you boleh belajar. Fashion Valley, another Malaysian brand. You boleh beli daripada dia punya own store, dari website. Remember apa yang saya kata tadi. Website penting, website boleh digunakan untuk banyak. Instagram shop, connect to your website or online. Ya, dropshipping, ini dropshipping kita boleh bincang 3 jam. Ya, so but dropshipping is another way of doing this. Ya, so these are different cara untuk membuat e-commerce. Ya. Okay, so when you're going to do e-commerce, bila anda nak jual secara online, you kena fikir, apakah produk yang anda hendak jual, kepada siapa you nak jual, siapakah kompetitor anda dan apa bajet anda. Tip-tip ini sangat penting. Nombor 1, choose the right marketplace. You nak pergi ke Lazada ke, you nak buat Grab, you nak buat Facebook, yang mana di mana you nak jual. Nombor 2, create an online store. Kalau you pergi Lazada, you lihat visit store, kan? Untuk create store ni, you kena contact you punya e-commerce platform. Ni semua ada banyak supplier, you boleh buat.
ataupun you register. You boleh pergi Lazada atau Shopee dan register saja. Ya. So this is online store. Make sure your operations are perfect. And you boleh connect you punya digital dengan you punya e-commerce. And remember, dapat pertolongan daripada experts. Encik Azam, ada soalan apa-apa yang kita cuba boleh jawab sekarang? Kita ada lagi. Puan Mala, macam mana cara kita nak bawa masuk pelanggan kita dalam e-commerce ni? Ramai di luar sana kadang-kadang dah market dia punya produk dalam e-commerce, tetapi tak tahu cara-cara kita nak bawa masuk pelanggan. Pelanggan pun satu benda penting juga tu. Ya. Ya, itu yang saya bincang tadi. Untuk mendapatkan pelanggan, you kena pakai digital marketing yang saya bincang tadi. You kena pamerkan produk anda di Facebook atau Instagram atau Google dan kaitkan Facebook, Instagram, Google ke apa? Ke you punya digital store. Right? Ini kalau you buat ini mesti you akan menarik perhatian pelanggan dan pelanggan akan datang membeli barangan daripada you punya online marketing. Ini both kena buat dua-dua. Tak boleh buat I masuk Lazada, I put my product there, I tunggu pelanggan datang. Sorry, susah sikit. Cara lagi satu untuk mendapatkan lebih pelanggan ni, kalau you tengok platform-platform seperti Lazada, Shopee, Grab, dia banyak buat promosi. Dia buat 11-11, 12-12. Anniversary, dia banyak buat promosi. Jadi you boleh masuk promosi yang dijalankan oleh platform-platform ini. Ya, mungkin you tidak ada duit untuk buat promosi sendiri, you boleh masuk promosi yang dijalankan oleh platform. Satu hal lagi yang penting ialah you kena pamerkan produk anda secara atraktif. Ya, banyak yang kalau you masuk online, you tengok jual minyak masak satu botol, gambar satu botol, okey, jual minyak masak. Tidak, tunjuk minyak masak dengan mungkin satu masakan yang sedap yang dibuat daripada minyak ini. Kalau you tengok banyak syarikat besar pakai video dengan e-commerce, tunjuk macam mana nak gunakan produk itu. So cara you pamerkan produk di online sangat penting. Sebab kalau you punya produk menarik perhatian, ia akan menarik pelanggan. Ini sangat penting, ya. Dan masuk promosi seperti saya sebut tadi, masuk promosi daripada Lazada atau Grab atau Presto Mall atau siapa saja yang jadi partner anda, you boleh masuk di punya promotion. Ya. Connect you punya digital marketing dengan you punya e-commerce. Sangat-sangat penting. Ini ramai yang tak buat. Ya, kalau you connect dua, bila kita pergi Google, itu spanduk tunjuk beli barang ni. So this is important. Kalau boleh pakai video, masuk live stream. Okay, banyak sekarang yang buat live stream. Macam mana nak masak ni dengan minyak masak ini, dia buat live stream. So masuk live stream. Kalau you tengok Go Shop example of live stream yang sangat bagus. Lazada, Shopee selalu buat live stream. Lazada buat live stream. So masuk event live stream, email marketing yang saya sebut tadi. So banyak cara untuk menarik perhatian pelanggan anda. Saya harap tip-tip ni akan tolong mereka yang datang untuk webinar ini. Ada apa-apa soalan lain? Okay, Puan Mala, kalau kita tengok sekarang kan, ramai usahawan-usahawan kita di luar sana menggunakan Facebook melalui live streaming ni. Dia orang buat macam bidding pricing. Contohnya kalau jual jam G-Shock tu kan, dia buat bidding. Itu salah satu juga cara untuk usahawan-usahawan kita mendapatkan jualan. Boleh sikit Puan ulas sikit benda tu? Okay. Fokus live streaming ni adalah untuk menarik perhatian consumer. Consumer masuk live streaming, memang dia nak dapat offer, dia nak dapat special deal. Tapi dia memberi peluang untuk anda memberi keterangan tentang produk anda, untuk pamerkan produk anda secara yang interesting, yang menarik. Ya, so mungkin dengan live streaming ini you jual a little bit, tak banyak you jual, tapi pelanggan yang datang ke live streaming itu dapat tahu tentang produk anda
dapat. Mungkin hari ini dia tak beli, tapi selepas ini dia akan beli produk anda. So apa yang bila you buat live streaming, apa you buat ialah you create excitement. You cuba pelanggan anda dapat excited about your product. Dan bila orang excited, dia akan beli. Ataupun mungkin dia akan share dengan kawan dia. This one very good. Saya tengok ni, very interesting. Ya, Go Shop is a good example. Walaupun itu TV, I'm just using the example. Dia create itu excitement, itu buzz. Lepas tu semua orang nak beli. Ya, so live streaming is a very good way of promoting your product. Okey, Puan Nimala. Kalau kita tengok di Facebook tu kadang-kadang cara penulisan sesuatu iklan tu memainkan peranan penting dalam menarik pelanggan-pelanggan sedia ada. Contoh-contoh macam cara dia gunakan ayat, wording diorang kadang-kadang tu wording tu menjadi punca pelanggan datang ataupun pelanggan tak datang. Jadi apa advice Puan Nimala berkenaan hal tersebut? Katakan produk anda anda sasarkan pelanggan yang berumur dalam lingkungan 20-an. Ya, janganlah pakai bahasa baku yang you check dengan Dewan Bahasa sebelum you tulis. Orang muda tak minat. Betul tak? You kena pakai bahasa yang sesuai untuk target anda. Sebab itu pada awal webinar ini saya dah sebut. Faham anda, tak sasaran anda. Apakah umur dia? Apakah bahasa yang perlu digunakan? Apakah cara hidup dia? Kalau you faham ini, you punya message tepat. Kalau tidak, bahasa baku untuk umur 20 tahun. Sorry, dia orang tak minat. Kira usahawan di sana kena gunakan bahasa yang agak catchy lah Puan Nimala. Tapi kalau you punya produk untuk consumer yang lebih matang, lebih umur dia lebih sikit, kalau you pakai bahasa itu, dia orang tak suka. You kena jaga sikit siapa sasaran anda. Ya, kalau produk anda untuk ubat untuk orang yang umur dia katakan 50 tahun, mungkin dia tak suka kalau you trendy sangat. Kan? So faham siapa sasaran anda. Semua marketing yang kita buat itu adalah nasihat nombor 1. Faham sasaran anda. Pilih digital marketing, ikut sasaran. Pilih e-commerce platform, ikut sasaran. Your target is very important. Okay, Puan Nimala, kita ada satu lagi soalan daripada kita punya pendengar hari ini, daripada Asfah Bioenergy. Soalan ini berbunyi, apakah platform penjualan yang sesuai untuk menjual produk ke luar negara? Okey, tadi kita bincang banyak dalam negara. Yang ini usahawan ni bertanya macam mana dia nak pasarkan pula di luar negara? Apakah platform-platform yang wujud selain yang Puan Nimala ada explainkan tadi? Okay, so I will tell you, Lazada adalah platform untuk sangat besar di Southeast Asia. Okay, so platform yang sedia ada juga boleh digunakan untuk market di negara luar. Ini jumpa dengan representative dari Lazada, dia akan terangkan macam mana nak gunakan untuk produk ekspor. Kalau kita buat message kita dalam bahasa Malaysia, umpamanya, contohnya, message itu boleh sampai Indonesia, jumlah penduduk yang besar, message di Singapura, jumlah penduduk yang besar, yang kecil tapi kaya, Brunei. So kita boleh gunakan platform yang sama, tapi kita punya target, kita bincang dengan Lazada macam mana kita nak masuk Lazada Singapura, Lazada Indonesia, Brunei, dan kita membuka pasaran. So digital hari ini sangat-sangat canggih. Okay, apa kita nak buat dia boleh buat. Yeah, it's not like before. So soalan yang baik. Yes, memang. Please explore. Ini akan membuka peluang yang banyak untuk banyak usahawan di Malaysia. Okey, Puan Nimala, kita ada satu lagi soalan daripada kita punya pendengar, iaitu daripada Katiravan Kati. Okey, soalan dia, is marketing with cookie effective and how to go about this? Okay. Marketing with cookie is actually search engine. Ya, tadi saya bincang tentang Google kan. Cookie is important, but okay, now there are new ways also yang lebih sophisticated daripada cookie pun ada.
Tapi cookie is still there, but it's really about search engine. Okay, so when you go, bila anda buat website, anda buat SEO, dipanggil search engine optimization. So bila you cari satu, it will help people, it boleh menarik consumer ke website anda ataupun Facebook digital marketing anda. Tadi saya sebut, pada hari ini infrastruktur digital semua telah connected. Semua connected. Maksud dia, cookies are already being used. Yeah, so cookies are important, but it is already embedded. If you have the right website, you pakai cookie. If you are, everybody is using it, maybe nama dia lain sikit, dia punya technical name lain sikit, tapi is a way, cookie is a way to connect the different parts that the consumer is looking at. I am a consumer, cookie menunjukkan apa yang saya minat. Lepas tu, message yang sesuai ditunjuk pada saya. That is simple way of saying a cookie. So yes, cookies are important, but that is use your website, get your search engine optimization. A bit technical that one. Mungkin kita tidak ada waktu untuk berbincang, tapi ya, memang this connecting of all the things is very important to reach your consumer. Yeah, it's a good question, but we don't have time too much to. It's quite technical. Yeah. But yes. Okay, Puan Nimala, kalau kita tengok kan selain apa ni Lazada, Shopee, platform luar negara yang mensasarkan kepada pelanggan-pelanggan ASEAN, contoh Taobao lah. Taobao ni sekarang ni agak tengah naik sebab dia adalah salah satu anak syarikat daripada Alibaba. Jadi macam mana usahawan-usahawan kita nak bersaing dengan platform yang ada, yang Taobao kita tahu produk daripada China kebanyakan ialah murah. Jadi macam mana usahawan-usahawan kita ni nak bersaing lah melalui platform Taobao dan juga Lazada, Shopee dan sebagainya. I think masalah di Malaysia is that kita selalu hendak bersaing dengan menggunakan harga. Ya, apa yang penting adalah menepati keperluan consumer. Okay, consumer nak produk yang berkualiti. Berkualiti bukan maksud dia mahal, tapi berkualiti. Ya, so jangan hanya ingat harga. Kalau you hanya ingat harga, sorry, you punya bisnes tidak akan kekal. Saya suka menggunakan contoh Nestle. Nestle ada syarikat makanan yang terbesar di Malaysia. Barangan dia bukan murah, tapi berkualiti. Ya, berkualiti. Saya sebut tadi, Nestle ada perniagaan besar di talian. Online sales dia besar. Bukan sebab dia yang paling murah, sebab dia ada jenama yang dipercayai, jenama yang dihormati, ada dijamin halal. Saya bukan salesperson untuk Nestle, tapi saya nak kita kena belajar daripada mereka yang pakar dalam bidang ini, yang boleh berjaya walaupun produk dia tak murah. Ya, so syarikat-syarikat yang buat semua ni, kita lihat contoh IKEA, tengok gambar di sini. IKEA barang bukan murah, agak murah kalau banding dengan some supplier, but bukan that cheap, okay? Tapi dia punya kualiti bagus dan dia transparent. Tengok harga dia 199 pound. Dia transparent dengan harga dia. Tapi orang percayai jenama itu. Sebab itu usahawan-usahawan kena membina brand. Jenama kena membina. Itu topik untuk webinar lain. Tapi kalau brand anda kuat, ya, tengok Niloufar. Apa yang dijual? Barang yang semua orang boleh dapat mana-mana. Tapi kita pelanggan cari brand. Kalau brand anda kuat, harga kurang penting. Harga memang masih penting, tapi kurang sikit. So please build your brand, build your quality. Marketing penting, tapi jangan selalu ingat harga. Kalau harga, you tak boleh menang. You cannot lawan barang yang datang dari China, kan? It's very cheap, but you have to give quality. You have your halal, which helps you also. So there are things that you boleh pakai untuk convince your customer your product is produk yang baik.
Okey Puan, kita telah hampir di hujung siaran hari ini, sudah menjangkau jam 12 tengah hari. Jadi Puan Nimala ada kata-kata akhir kepada usahawan-usahawan di luar sana berkenaan dengan digital marketing, sedikit sepatah dua kata kepada usahawan-usahawan kita sebelum kita wrap up sesi kita hari ini. Ya, so akhir sekali apa yang saya tips saya yang sangat penting ialah kita kena cuba cara baru dalam norma baru. Ya, kita tak boleh pegang kepada cara lama sebab dunia telah berubah dan kami juga kena berubah mengikut waktu, mengikut masa sekarang, keperluan sekarang. Banyak yang kita kena belajar tentang ni. So please cuba belajar, cuba faham apakah cara yang sesuai untuk bisnes anda, macam mana kita nak memperbesarkan perniagaan kita dalam masa ini. Dan saya ingin of course mengucapkan terima kasih kepada SME Corp sebab bagi saya peluang pada hari ini. Saya rasa sangat berbesar hati sebab dapat peluang ini dan saya harap mereka yang ikuti webinar ini dapat sedikit sebanyak idea untuk menjalankan bisnes dia dan mendapat kejayaan yang dikejar. Jadi usahawan-usahawan di luar sana, gunakanlah peluang perniagaan secara online untuk meningkatkan penguasaan pasaran tuan-tuan dan puan-puan, kerana pasaran online ni tidak terhad dengan jumlah pelanggan kita. Kalau kita gunakan traditional method, mungkin pelanggan-pelanggan kita hanya di sekitar kedai kita saja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan usahawan-usahawan luar sana menggunakan kaedah-kaedah seperti penggunaan kaedah online, digital, mungkin pasaran tersebut akan lebih luas. Mungkin bukan saja kalau bukan saja berniaga di Pulau Pinang dapat pelanggan di Pulau Pinang, tetapi pelanggan tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh keluar di daerah-daerah lain seluruh Malaysia, malah mungkin boleh dapat di luar negara. Jadi hari ini kita telah menjangkau masa jam 12 tengah hari. Jadi terima kasih kepada semua pendengar-pendengar sesi soal usahawan. Pada hari ini kita akan bertemu lagi di lain masa, di lain waktu. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih semua. Terima kasih.